Salam sejahtera, anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Naila Huda dan Fizi Azaman. Dan tahun 2020 cukup mencabar, terutama bagi kanak-kanak yang terpaksa berkurung di rumah dan belajar menerusi dalam talian. Segala isu dan kelompongan dalam sistem pendidikan yang telah lama wujud timbul dan didedahkan ketika pandemik ini. Dan pagi ini kami nak melihat apa pengajaran yang boleh diambil dalam menambah baik sistem pendidikan negara menjelang tahun baru ini. Dan tetamu kami cukup tepat untuk membincangkan tentang harapan bagi pendidik kanak-kanak iaitu Ahli Parlimen Simpang Nenggam YB Dr. Mazli Malik dan juga yang merupakan juga bekas Menteri Pendidikan yang menubuhkan gerakan untuk Malaysia bagi mengemukakan cadangan untuk mereformasikan sistem pendidikan. Dan kita juga bersama dengan Fikar Roslan dari kempen Tiada Guru yang mengangkat isu ketiadaan guru selepas Siti Nafirah berusia 18 tahun dari Sabah memfailkan kes litigasi awam pertama di Mahkamah Tinggi Sabah dengan saman kerana gurunya tidak masuk kelas mengajar selama 7 bulan. Ya, selamat pagi kepada kedua-dua tetamu kami pagi ini. Kita nak mulakan dengan YB Dr. Mazli. Boleh YB Mazli ceritakan apa yang YB Mazli melihat segala isu yang timbul dalam sistem pendidikan pada tahun ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih Awani. Pertama, tak banyak isu yang kita nak bincangkan kerana saya lihat isu pendidikan kini tidak mendapat tempat yang meluas di media dan tidak dibincangkan secara tuntas, secara inklusif, terangkum dan juga melibatkan ramai pihak. Berbanding dengan tahun 2019, 2018, kita dapati isu pendidikan sentiasa setiap hari, setiap jam mendapat tempat di media, dibincangkan, mendapat tempat di kalangan NGO pendidikan dan di kalangan masyarakat awam. Walaupun pada hari ini kita berhadapan dengan isu yang amat besar yang akan melihat kepada kelangsungan masa depan negara itu sendiri, iaitu lost generation ataupun generasi tersisih kerana hampir setahun anak-anak tidak ke sekolah daripada darjah 1 sehinggalah ke matrik sehingga ke universiti, tapi kita tidak lihat adanya master plan ataupun plan besar bagaimana untuk menyelamatkan generasi tersisih ini, terutamanya bagi mereka yang pada tahun 2020 berada di prasekolah dan darjah 1, 2021 akan masuki darjah 1 dan darjah 2 yang mana mereka terabaikan pendidikan paling asasi iaitu kemahiran mendengar, memahami, membaca, menulis, mengira dan lebih penting interpersonal skill di peringkat paling asas pendidikan. Pendidikan bukan hanya setakat peperiksaan tetapi lebih daripada itu ianya berkaitan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan juga usaha untuk membina masyarakat yang lebih syarat dengan nilai dan juga moral di dalam negara. Dan kita lihat bahawa pada hari ini seperti mana di parlimen, seperti mana di medan-medan umum, sentiasa saya tekankan perlunya ada proses libat urus berterusan yang lebih terangkum, melibatkan lebih banyak pihak untuk membincangkan apakah langkah kehadapan kita pasca pandemik. Adakah kita akan selepas dah dapat vaksin dan sebagainya akan kembali kepada norma yang lama? Sudah tentunya kita tidak akan kekal ke dalam di dalam norma yang baru atau apakah kita akan melangkah kepada norma yang lebih baru? Jikalau kita akan melangkah kepada norma yang lebih baru, apakah perancangannya? Dan pada saya perbincangan libat urus dan juga rangka kehadapan ini perlu melibatkan pendekatan yang lebih terangkum ataupun inklusif. Semua pihak perlu terlibat. Sebab itu saya cadangkan diwujudkan Majlis Tindakan Pendidikan Kebangsaan. Namun saya dapati tak ada orang berminat, ia tidak dibincangkan secara tuntas, secara serius. Hanya sinar harian saja mengambilnya tetapi nampaknya di pihak lain tidak ada kesungguhan di situ. YB, semua sudah berasa selesa dengan pendidikan sekarang ini. YB, Majlis Tindakan Pendidikan Kebangsaan, kalau boleh YB perjelaskan apa intipati objektif yang perlu ada dalam Majlis Tindakan Pendidikan Kebangsaan yang YB mahu cadangkan ini? Apa penyelesaian yang boleh kita dapati pendidikan era pandemik COVID-19 melalui majlis yang YB cadangkan ini? Okey, pertamanya kita perlu rencanakan master plan ataupun plan lebih besar terhadap pendidikan pasca pandemik. Kita tahu pandemik telah merubah kehidupan kita
dan telah menyentuh perkara yang paling asasi dalam pendidikan, iaitu peranan guru dan juga peranan ibu bapa dan juga perubahan terhadap pendidikan itu sendiri. Ianya tidak lagi dikongkong di dalam bilik darjah dan juga bilik kuliah. Jadi apa yang saya cadangkan ialah supaya majlis ini dianggotai oleh ramai pihak, bukan hanya di pihak kerajaan semata-mata, tetapi di pihak pendidik, di pihak media, di pihak civil society, malah juga ianya perlu merentasi politik dan lain-lain lagi. Kerana kita lihat ianya berkaitan dengan masa depan negara. Apa yang kita ingin hasilkan seperti ditanyakan tadi, master plan terhadap pendidikan pasca pandemik. Bila kita dapatkan pandangan lebih ramai pihak, kita akan dapat melihat isu ini dari perspektif yang lebih meluas dan juga lebih penting daripada itu, proses libat urus yang lebih terangkum, lebih inklusif akan mendapatkan pandangan yang lebih tuntas, lebih lestari untuk masa depan pendidikan negara itu sendiri. Baik, Fika terlibat dengan gerakan ataupun kempen Tiada Guru ini yang mengangkat isu ketiadaan guru terutamanya di kawasan pedalaman, dan kita lihat sedikit statistik di Sabah ini. Sabah mempunyai populasi kanak-kanak kedua tertinggi, tapi kadar kemiskinan yang tertinggi dan juga jurang pendapatan yang paling besar, dan juga mencatatkan pencapaian SPM paling rendah di seluruh Malaysia. Dan Fika mungkin boleh berikan bayangan sedikit, kita tahu kawasan-kawasan di Sabah dan Sarawak antara yang paling terkesan apabila capaian internet dan murid sekolah terpaksa mengadaptasi kepada e-learning itu berdepan kesukaran, dan mungkin kita akan menyaksikan lost generation, generasi yang tercicir ini sangat besar di Sabah dan Sarawak. Bagi Fika sendiri dan kempen Tiada Guru, bagaimana melihat isu-isu sistem pendidikan sepanjang tahun 2020 ini ketika pandemik, terutamanya di Sabah? Saya rasa dari segi jurang pendidikan itu memang sangat jelas. Bukan rahsia bahawa jurang pendidikan antara kawasan bandar dan luar bandar amatlah luas, terutama di negeri yang besar seperti Sabah. Tahun ini sahaja kita telah lihat betapa luasnya jurang ini dengan pencapaian internet yang boleh dikatakan teruk di kawasan luar bandar. Pertama dengan kes Viviana Mosibin yang terpaksa memanjat pokok untuk menduduki peperiksaan atas talian. Dan bulan lalu, pada bulan November, 3 pelajar terjatuh dari jambatan gantung di Kampung Gusi di Ranau untuk mendapatkan capaian internet hanya untuk menghadiri kelas secara atas talian. Mereka mengalami kecederaan yang sangat teruk akibat peristiwa itu, dan ini hanya 2 kes yang dapat tajuk utama dalam laporan media. Bayangkan berapa lagi kes yang tidak dilaporkan. So dalam masa beberapa hari lagi kita akan menyambut tahun baru, tahun 2021, tetapi alangkah sedihnya realiti pelajar-pelajar luar bandar ini yang boleh dikatakan kehilangan 1 tahun dari pendidikan mereka disebabkan oleh pandemik COVID-19. Seperti yang Dr. Mazli berkata tadi, macam itu lost generation. Disebabkan oleh proses pengajaran dan pembelajaran yang dilakukan secara atas talian. Kita bakal menyambut kedatangan tahun baru, tetapi begitu ramai pelajar yang masih perlu bertarung nyawa dan merisikokan keselamatan mereka demi mengikuti proses pembelajaran. Kesungguhan pelajar-pelajar ini dikagumi, tetapi mereka tidak sepatutnya perlu mengharungi cabaran yang begitu berat untuk mendapatkan pendidikan. Jurang antara kawasan bandar dan luar bandar masih terlalu luas, dan capaian internet kini bukanlah satu kemewahan lagi, tetapi satu hak. Tahun 2020, tahun ini telah membuktikan hal ini. So dari segi jurang pendidikan, bukan sahaja jurang pendidikan tetapi juga jurang dari segi kesaksamaan untuk pencapaian internet dan pembangunan infrastruktur itu merupakan sesuatu yang amat serius dan memerlukan perhatian dan tindakan yang segera. Dan YB Mazli Malik, jurang pendidikan di antara kawasan bandar dan juga kawasan luar bandar, adakah pandangan YB sendiri merasakan bahawa impak di kawasan luar bandar berganda lebihnya daripada kawasan-kawasan bandar? Saya rasa itu sudah tentu dan semuanya dah tahu. Tak perlu dijawab lagi lah. Cuma pada saya, tindakan yang perlu kita ambil perlu bersikap holistik dan terangkum. Kita tidak boleh hanya meletakkan beban kepada Kementerian Pendidikan semata-mata.
Ianya perlu kepada keterlibatan KKMM multimedia, terutama berkaitan dengan capaian internet dan lain-lain lagi. Ianya perlu keterlibatan KPLB. Saya teringat sewaktu menerajui Kementerian Pendidikan dahulu, ada banyak sekolah lagi yang tidak ada elektrik dan kita dapati tiang elektriknya hanya 200-100 meter dan ada 50 meter saja daripada sekolah. Tetapi kerana keuntungan pihak tertentu yang ingin menjana keuntungan daripada projek solar diesel dan sebagainya, mereka dinafikan. Jadi pada ini perlu kerjasama daripada KPLB untuk menyambungkan elektrik dan juga jalan dan lain-lain lagi. Di samping itu, kerajaan negeri, keterlibatan antara kerajaan negeri, KPM, KPLB, KKMM amat penting. Di samping kepada Kementerian Hal Ehwal Ekonomi dululah, sekarang ni dah tak ada, digantikan dengan menteri di dalam Penjabatan Perdana Menteri itu sendiri perlu dilibatkan. Di samping pihak swasta, sama ada pihak media, sama ada pihak telco dan juga JLC yang besar perlu memainkan peranan untuk menangani isu ini. Jika tidak, kesenjangan akan semakin melebar, dikatakan jurang tadi, semakin melebar. Akhirnya kita akan dapati bahawa mereka yang mempunyai kemampuan material untuk maju akan semakin maju, dan mereka yang di luar bandar, hatta di dalam bandar yang miskin kota itu pun semakin ke belakang. Maka kita akan mewujudkan kelas yang semakin menjurang, kelas ekonomi semakin menjurang dalam tempoh 10-20 tahun lagi. Ini memerlukan kepada tindakan segera, sebab itu saya cadangkan Majlis Tindakan Pendidikan Kebangsaan perlu ditubuhkan untuk menangani antara lain isu kesenjangan pendidikan ataupun jurang pendidikan tadi disebutkan. Seperti yang dikatakan YB Dr. Mazli, terdapat pihak-pihak yang ingin menguntungkan diri sendiri. Ini satu isu gejala yang kita lihat di mana-mana saja, bukan saja dalam pendidikan. Dan Fikah mungkin boleh ceritakan juga pandangan Fikah terhadap isu integriti dalam sistem pendidikan dan juga segala aspek negara kita ini yang mana boleh menjejaskan pendidikan kanak-kanak itu sendiri. Kita lihat ada inisiatif yang digerakkan pihak kerajaan, ada projek-projek tetapi mungkin tidak sampai kepada pihak yang memerlukan kerana ada berlaku kebocoran dan ketirisan di situ. Apa pentingnya kita tangani isu integriti yang sistemik sebelum kita lihat juga isu-isu lain yang mungkin lebih superficial dalam sistem pendidikan negara, Fikah? Ya, sudah tentu isu itu perlu dilihat dengan lebih mendalam dan seperti juga yang Dr. Mazli cakap, yang memerlukan pendekatan yang holistik yang melibatkan pelbagai pihak. So, sebagai contoh, dalam kempen Tiada Guru untuk sekian lama, pelajar-pelajar terpaksa telan atau terima kenyataan pahit iaitu kesan buruk akibat penyalahgunaan kuasa atau salah laku dalam bidang pendidikan. Sebagai contoh, kes yang menginspirasikan kempen Tiada Guru ini iaitu kes litigasi kepentingan awam Siti Nafira binti Siman yang menyaman gurunya kerana bekas gurunya kerana tidak hadir ke kelas dan mengajar. Kes tersebut mempersoalkan seluruh sistem pendidikan di negara ini yang sedikit sebanyak membenarkan atau membolehkan isu guru ponteng ekstrim ini berlanjutan hingga berbulan-bulan. Hampir setahun genap Siti Nafira dan rakan-rakannya tidak belajar bahasa Inggeris disebabkan oleh guru yang ponteng kelas dan tidak mengajar. Mungkin bukan sahaja sistem pendidikan tetapi juga ketirisan yang berlaku dalam sistem ini. Dalam kes tersebut, Siti Nafira membuat tuntutan bahawa apabila memaklumkan hal ini kepada pihak sekolah, mereka seolah-olah tidak peduli kerana tiada tindakan diambil dan guru tersebut, Encik Jainal Jamran, masih menerima gaji yang penuh walaupun tidak hadir ke kelas dan tidak mengajar. Sebelum ini kita tidak melihat puluhan pegawai Kementerian Pendidikan disaman di Mahkamah Tinggi atas tuduhan salah guna kuasa dalam jawatan awam dengan sengaja menyebabkan kecederaan dan kerugian. Tidak pernah sebelum ini seorang anak berusia 15 tahun dengan sabar menunggu di landasan keadilan sehingga berusia 18 tahun untuk memfailkan tuntutan mahkamah. So inilah antara budaya ataupun norma yang takut bersuara yang
patut diakhirkan dan yang ingin diakhirkan oleh kempen Tiada Guru, dan pelajar-pelajar mereka merupakan generasi masa hadapan dan mereka mempunyai hak terhadap pendidikan yang berkualiti untuk masa depan yang lebih cerah. Terutamanya pelajar yang memang sudah mengalami ketidaksaksamaan disebabkan oleh jurang pendidikan seperti yang disebut tadi, yang amat ketara antara kawasan bandar dan luar bandar. Jadi dari segi ya, saya rasa memang perkara ini sangat serius. Untuk kes Guru Ponteng sahaja pun kes ini telah berlaku selama berpuluh tahun, 20 tahun atau mungkin lebih juga. Dan sekarang dengan keberanian Siti Nafira, pelajar-pelajar dengan keberanian Siti Nafira, 3 lagi pelajar, bekas pelajar SMK Taun Gusi memberanikan diri untuk menyaman guru yang sama atas tuntutan kesilapan yang sama. So dari sudut pandangan saya, dengan keberanian ini untuk menyebut tentang perkara ini dan seperti yang saya katakan tadi, mengakhiri budaya takut bersuara itu, dengan harapan keberanian ini akan sedikit sebanyak membantu untuk menghentikan ketirisan dari segi ini dalam bidang pendidikan. Ya, langkah yang cukup bersejarah sebenarnya apa yang dibuat Siti Nafirah 18 tahun saja telah pun menyaman mengambil tindakan undang-undang terhadap guru yang Ponteng, dan kita akan bincang lebih lanjut tentang antara isu-isu mendalam dalam sistem pendidikan menjelang tahun baru ini, tapi kita akan berhenti seketika, kembali selepas ini. Bertemu kembali di Awani Pagi membincangkan tentang harapan bagi sistem pendidikan negara menjelang tahun baru, dan kita nak lihat kes Siti Nafirah hanya berusia 18 tahun pada 2018 telah pun menyaman seorang guru yang tidak hadir mengajar di kelas, dan ini satu tindakan yang cukup bersejarah sehinggakan keberanian itu menjadi inspirasi kepada 3 lagi bekas pelajar lain mengambil tindakan sama menyaman guru yang sama. Dan kita nak berbincangkan tentang isu ketirisan dalam sistem pendidikan ini. Itu isu yang diangkat oleh kempen Tiada Guru. Tapi kita nak dengarkan dari pandangan YB Dr. Mazli Malik sendiri yang pernah berada pada pihak pembuat polisi dan melihat dalam sistem pendidikan itu sendiri bagaimana isu ini boleh berlaku. Pada pandangan Dr. Mazli, bagaimana melihat isu ketirisan sehingga berlaku guru-guru yang Ponteng ini? Apa pandangan Dr. Mazli? Okay, pertama saya ingin menzahirkan galakan dan sokongan penuh kepada gerakan kempen Tiada Guru kerana merupakan suara hati rakyat dan ini amat penting kerana kita melihat pandangan rakyat itu perlu diketengahkan. Dan juga saya melahirkan sokonganlah terhadap adik Siti Nafirah dan 2 rakannya lain. Ya, kita sedari ketika saya masuk ke dalam pejabat itu pun, ke dalam kementerian, kita sedari bahawa terdapat isu Guru Ponteng, walaupun dia tidaklah meluas, dia bukan satu perkara yang semua ada, tetapi ada kes-kes berkaitan Guru Ponteng dan sebagainya disebabkan oleh banyak sebab. Ada di antara tekanan mental, ada di antara mereka memang isu integriti, dan ada di antara mereka yang cuai, dan juga tidak ketinggalan berkaitan isu keluarga. Sebab itu kebajikan guru sentiasa saya tekankan sebab itu menjadi menteri dahulu, dan kita cuba tangani masalah ini menurut kes-kesnya. Jikalau ia berkaitan dengan integriti, kita akan libatkan integriti untuk menyelesaikannya. Jikalau ia melibatkan perundangan, kita libatkan perundangan. Dan yang keduanya, jikalau ia melibatkan masalah keluarga, maka kaunseling terpaksa masuk campur. Dan tidak dinafikan ada di antara keluarga yang menghadapi masalah kesihatan. Maka kita cuba tangani dengan cara untuk membantu mereka menangani masalah kesihatan tersebut. Dan tidak nafikan masalah tekanan mental. Sebab itu di zaman saya menjadi menteri dahulu, kita cuba ingin meramaikan lagi nisbah kaunselor di sekolah, di daerah dan juga di negeri, agar pihak guru dan juga pihak murid mendapatkan khidmat kaunseling yang cukup. Kembali kepada tentang guru, kalau masih ingat tahun 2018, tahun 2019, para guru
sering diberikan pengiktirafan, diberikan penghargaan yang begitu tinggi daripada kementerian, dan kita cuba meletakkan kembali guru di hati masyarakat setanding dengan peranan mereka, dan bebanan kerja-kerja perkeranian yang tidak sepatutnya mereka lakukan kita cuba hapuskan dengan kerjasama NUTP. Maka kita mengharapkan pada waktu itu guru dapat kembali menjalankan tugas hakiki mereka, iaitu untuk mendidik anak-anak murid. Sebab itu kita lihat waktu itu guru agak happy, dan awal tahun ini guru amat bersedih apabila mereka melihat usaha-usaha sedemikian akan mengalami noktahnya. Dan pada saya, antara isu lainnya juga yang perlu diberikan tumpuan ialah mengembalikan penghargaan terhadap guru, agar wujudnya peer pressure di kalangan mereka untuk melakukan yang terbaik di dalam mendidik anak-anak. Dan jikalau mereka melakukan isu-isu integriti ataupun mereka ponteng dan sebagainya, mereka akan mendapat peer pressure itu sendiri sebelum pergi kepada tindakan perundangan dan lain-lain lagi. Di samping itu, saya ingin juga membawa peri pentingnya program Teach for Malaysia yang saya lihat pada tahun ini diberikan peruntukan yang begitu sedikit, dan bagaimana para guru yang mengajar volunteer ataupun relawan Teach for Malaysia tidak lagi diberikan ruang seperti mana terdahulu. Kita dapati di sini adanya perubahan pada polisi kerajaan terhadap Teach for Malaysia ini. Mungkin kita perlu hidupkan kembali dan menyokong, kerana kita lihat bagaimana para relawan Teach for Malaysia, walaupun mereka tidak melalui sistem yang membawa guru-guru ke sekolah itu, tetapi mereka pelajar yang cemerlang daripada luar negara, mereka yang berjaya di dalam pelajaran mereka, datang ke sekolah menunjukkan semangat yang baik, dan ini secara tidak langsung akan menunjukkan spillover effect ataupun kesan kepada para guru lain yang mungkin tidak berintegriti, tidak bersemangat. Lihat orang yang tidak datang daripada maktab perguruan, orang yang tidak datang daripada sistem yang konvensional, tetapi mereka bersemangat untuk mendidik anak-anak. Mereka menjadi contoh, mereka menjadi suri teladan kepada guru lain. Maka selayaknya lah Teach for Malaysia ini diteruskan. Dan YB, dalam masa yang sama, YB ada menyentuh mengenai peruntukan. Baru-baru ini Tun Dr. Mahathir Mohamad menolak ataupun tidak menyokong peruntukan Belanjawan 2021 Kementerian Pendidikan kerana tidak memperuntukkan sebarang cadangan untuk kaedah pendidikan yang lebih sesuai dengan keperluan anak muda pada masa depan. Dan rata-rata berpendapat bahawa dasar pelajaran dan pendidikan negara sudah tidak sesuai dengan peralihan zaman. Apa yang dimaksudkan oleh Dr. Mahathir ini? Adakah YB berpandangan yang sama, dan sebenarnya apa cadangan-cadangan untuk keperluan anak muda pendidikan masa hadapan ni? Solusinya ialah dengan menubuhkan Majlis Tindakan Pendidikan Kebangsaan. Dan YB boleh elaborate sikit? Maka dengan wujudnya Majlis Tindakan Pendidikan Kebangsaan, kita dapat melakarkan master plan untuk kehadapan. Dan saya juga ingin menyeru Kementerian Pendidikan agar kembali melihat kepada laporan jawatankuasa kajian pendidikan kebangsaan yang telah dibentangkan kepada Perdana Menteri suatu kerajaan lepas, yang mengandungi satu reformasi yang holistik terhadap sistem pendidikan negara itu sendiri. Fikah pula, apa harapan Fikah bagi tahun hadapan, dan apa pengajaran utama yang boleh kita ambil sepanjang pandemik dan juga sepanjang tahun 2020, isu-isu ketirisan yang kita saksikan ini bergerak ke hadapan tahun baru ini, apa yang perlu dilakukan? Mungkin 3 perkara utama yang perlu dititikberatkan di sini, Fikah. Dari sudut pandangan peribadi saya, sudah tentu pencapaian internet itu ialah sesuatu yang amat serius lah, dan memerlukan tindakan dan perhatian yang segera. 3 isu utama. So yang pertama tu pencapaian internet, dan saya rasa juga pelajar terutamanya di kawasan luar bandar, mereka memerlukan kemudahan yang ataupun suasana yang kondusif untuk belajar. Sebagai contoh, mungkin di kawasan kampung, satu keluarga yang sangat besar tinggal dalam rumah yang kecil dan tidak mempunyai tempat yang luas. So untuk pelajar untuk belajar itu suasananya kurang memberangsangkan. So mungkin dari segi itu boleh mengadakan lebih banyak
mungkin bukan kawasan, macam pusat komuniti untuk supaya pelajar ini boleh pergi ke sana dan mengikuti pembelajaran mereka dalam keadaan yang lebih selesa, yang lebih kondusif, untuk lebih menggalakkan mereka mengikuti pembelajaran mereka. Dan satu lagi, internet dan suasana yang lebih kondusif, dan juga itu sahaja yang saya boleh fikirkan untuk pada waktu ini. Tetapi dari segi harapan pula, kempen Tiada Guru akan memastikan bahawa keadilan yang bebas, telus dan pantas dalam tuntutan sivil Mahkamah Tinggi melalui sokongan berterusan di peringkat akar umbi yang dibina dengan pemahaman sebenar tentang konteks ini. 4 konteks iaitu Negeri Sabah, proses litigasi kes Siti Nafira, Kementerian Pendidikan Malaysia dan institusi yang sepatutnya menyiasat KPM. Negeri Sabah seperti yang kita tahu adalah negeri yang merekodkan kadar kemiskinan yang tertinggi antara kadar kemiskinan yang tertinggi di negara walaupun kaya dengan sumber asli. Sebagai akibat, pelajar luar bandar adalah antara kumpulan yang paling merasai impak kemiskinan ini. Proses litigasi Siti Nafira mempersoalkan realiti tersebut, realiti pelajar luar bandar. Begitu juga dengan mempersoalkan amanah yang sepatutnya dipegang oleh Kementerian Pendidikan Malaysia serta institusi yang sepatutnya menyiasat KPM dalam memastikan bahawa pelajar tidak tercicir. Kami di Tiada Guru berharap bahawa institusi-institusi ini termasuk Kementerian Pendidikan, Parlimen dan juga SPRM dan mana-mana badan yang lain akan menghidupkan cahaya keadilan supaya negara kita boleh maju dengan seimbang. Kerana sorry. Maaf Fika, nampaknya masa amat mencuburi kita, tapi itu saya kira rangkumkan apa segala yang perlu dilakukan apabila kita mengambil langkah baharu dalam tahun 2021 ini, mengambil kira pengajaran yang kita dapat sepanjang pandemik COVID-19 ini. Dan kita berterima kasih kepada kedua tetamu kita pagi ini, YB Dr. Mazli Malik, Ahli Parlimen Simpang Renggam, dan juga Fika Ruslan daripada kempen Tiada Guru. Masing-masing menyampaikan cadangan, mengemukakan idea untuk memperbaharui dan menambah baik sistem pendidikan yang sangat diperlukan pada tahun baru ini. Dan sekian dari kami di Awani Pagi, saya Hafiz Zaman. Dan saya Naila Huda. Salam hormat.